أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang dah berlaku bertahun lepas juga. Dan kisah ni agak menyedihkan sikit. Seram tu ada juga, tapi sedih tu pun lebih. Sorry kalau aku beremosi semasa bercerita. Aku beritahu awal-awal sebab masa kejadian ni berlaku dan masa aku tahu kisah-kisah semua ni, aku pun menitik air mata juga dengan cerita ni. So aku takut lah sekiranya aku tengah bercerita dengan korang hari ni, aku terbawa emosi juga. Aku minta maaf awal-awal, okay? Dan kisah ni adalah kisah tentang seseorang. Kisah seseorang ni, kenapa aku nak share? Sebab dia tak suruh aku share pun. Aku pun dah tak kontak dengan dia dah. Tapi sebab aku ada dalam situasi tu, dan aku rasa pengalaman yang aku lalui ni adalah satu pengalaman yang daripada dulu pun aku terfikir, kenapalah macam tu. Dan kisah ni janganlah ambil serius sangat, sebab di penghujung cerita dia, aku tak tahu version yang mana satu yang betul. So yang ini aku tak dapat kesahihan cerita dia. Maknanya kalau korang dengar ni, ambil yang penting-penting, yang mana baik untuk jadikan pengajaran hidup je lah. Kiranya selebihnya tu anggap macam hiburan korang di hari Minggu. Macam tu. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Kisah dia macam ni tau. Dulu aku ada kawan ni. Kawan aku ni, dia selalu bawa aku makan kat satu kedai ni. So kedai ni adalah kedai sepupu dia. Kita orang memang hari-hari pergi makan kat situ. Kalau weekdays, kalau weekend tak pergilah. Dan kedai dia ni, selama aku pergi masa tu, memang ada pembaharuan. Maksudnya dia akan upgrade sikit-sikit. Daripada meja banyak ni dia tambah, lepas tu daripada dapur besar ni dia tambah. Kiranya macam dia tengah memperbaharui kedai dia. Sekarang aku tak tahulah apa status kedai dia. Mungkin sekarang dah jadi restoran. Pengalaman yang aku lalui ni, kisah dia bermula macam ni sebabkan mata aku boleh nampak. Jadi kisah dia start dengan hari-hari aku selalu datang kat kedai tu. Aku memang jenis yang suka tengok dapur. And dapur dia memang open. Jenis aku bukan kata kedai dia je. Kalau aku pergi pasar malam pun, kalau beli nasi lemak contoh kan, makcik tu nak letak timun ke kacang, aku memang suka sangat tengok benda-benda macam tu. Orang buat apam balik aku suka tengok, orang buat burger aku suka tengok. So aku suka tengok lah proses dia nak buat makanan tu. Jadi aku memang selalu tengok kat bahagian dapur dia. Dan kawan aku ni pula jenis rapat. Kiranya kalau kata itu sepupu dia, kiranya mak dengan bapak dia tu macam bapak saudara, mak saudara dia lah kan. So dia memang rapat lah. Dia orang kadang-kadang pergi dapur, kadang-kadang dia ambil air kat dapur je. Ada satu hari tu kan, aku perhati je lah mak saudara dia ni dengan bapak saudara dia ni dekat dapur. Dia orang memang kerja husband and wife dekat kedai tu. Dia orang memang bertungkus lumus dua orang lah. Cuma yang tak bestnya, apa yang aku boleh cakap kat korang, selama aku perhatikan kedai tu, yang aku tak sukanya ialah cara mak saudara kawan aku ni. Dia macam, dia more tu arah husband dia. Dia macam apa-apa hal sikit dia macam suruh husband dia yang buat, ataupun apa-apa hal sikit husband dia yang sendiri pergi kat dia. Lepas tu bila apa benda macam contohnya benda dia cakap kan, dia akan pergi kat depan. Dia macam betul-betul ikut wife dia. So aku expect macam mungkin kedai tu kedai wife dia kot. Kiranya yang jaga kedai tu husband and wife. Sepupu kawan aku ni ada kadang-kadang je, ada time dia tolong mak bapak dia, ada time dia tak tolong mak bapak dia. So hari berlalu hari, aku macam tahu macam-macam. Mak saudara kawan aku ni bukan jenis yang cover-cover. Kalau dia nak marah ke, kalau dia nak bebel ke, dia nak mencarut ke, dia akan lepas je. And memang aku tahulah karakter dia macam mana kan. Sampailah satu hari tu, kejadian ni macam pelik sikit tau. Okay, masa tu mendung sangat cuaca. And aku dengan kawan aku ni memang betul-betul sempat sampai kat kedai tu sebelum hujan turun dengan derasnya tau. Jadi masa tu, tengah kita orang duduk situ sambil nak order makanan tu, tiba-tiba macam keadaan tu jadi lain tau. Dan suasana rasa seram sejuk. Aku kebiasaannya akan rasa macam tu bila aku pergi paranormal. Tapi waktu tu aku rasa macam, asal aku rasa macam sesuatu sangat-sangat, tapi aku tak nampak pun benda-benda yang pelik dan menakutkan. Sehingga kan masa tu member aku ni suruh aku pergi ambil air sepatu. Dia minta kat mak saudara dia. So mak saudara dia jaga kat dapur. Jadi masa nak pergi bangun pergi kat sana tu, disuruh aku lah yang pergi ambil kat dapur tu. Kira macam dia menjerit lah. Contoh dia panggil mak saudara tu, Mak Ngan. Mak Ngan, nak air batu lah. Kiranya mak saudara dia letakkan air batu tu kat dapur tu. So dia suruh pergi ambil sendirilah. Tapi kawan aku ni suruh aku yang pergi ambil. So aku bangun, aku pergi ambil dekat bahagian dapur tu, yang cawan ais batu tu. Masa aku sampai kat situ, itu adalah kali pertama kot yang macam aku rasa betul-betul aku masuk pijak kawasan masak tu. Selalu aku tengok daripada depan tu je, macam meja kat depan tu tak jauh mana pun dengan dapur tu. Tapi aku taklah sampai langkahkan kaki aku sampai ke dapur tu. Jadi bila aku sampai kat dapur tu, masa aku nak pegang ais tu, aku dah nampak sesuatu macam nak katakan bentuk dia
macam bentuk katak pun. Dia macam duduk macam katak. Korang boleh bayangkan dia macam duduk macam katak, tapi dia macam banyak kaki tau. Dia duduk dekat satu tepi, betul-betul bawah sinki tu. Bila aku dah nampak, aku macam gelabah lah. Aku cakap, weh, katak ke? Aku macam jerit macam tu. Tiba-tiba mak saudara dia pandang kat aku. Lepas tu aku macam, ada benda lah dekat dapur ni. Macam ada benda, tak tahu katak ke sebab hujan kan. Aku macam tu lah, lebih kurang aku gelabah. So aku pun ambil ais tu, aku duduk kat depan. Lepas tu hujan sangat-sangat lebat. Dan atap dia atap zinc, kau tahu tak? Macam tak zinc lah, macam bunyi kuat lah. Lepas tu tiba-tiba kilat sambar menyambar. So kita orang ni macam risau lah. Sebabnya yalah keadaan terbuka kan. Bila kilat sambar menyambar, aku jadi macam ketakutan sikit lah. Sebabnya kita orang tak tahu nak pergi mana dah. Memang kita orang tunggu, waktu tu kita orang tunggu someone ambil kita orang kan. So masa tu duduk tengah-tengah, air hujan tu tempias betul-betul masuk dalam. Lepas tu angin tau, kedai dia macam tertolak-tolak, bumbung ada yang terangkat-rangkat. So masa tu kan kita orang dah diam dah. Lepas tu ada lah juga pelanggan lain. Tapi pelanggan lain ni macam dia orang macam langgar je sebab dia orang naik kereta. So dia orang boleh berlari kat kereta dia orang terus gerak. So masa tu terakhir ada tinggal kami berdua je dengan mak saudara dia, bapak saudara dia dengan sepupu dia ada ke tak? Aku tak ingat masa tu sepupu dia ada ke tak. Yang pasti kita orang je tinggal kat situ. So masa kilat sambar menyambar tu, tiba-tiba mak saudara kawan aku ni, dia kelang kabut sangat-sangat. Dia tolak apa benda lah kan. Lepas tu dia pukul-pukul suami dia, macam suruh cepat-cepat masuk ke dapur. Tapi nampak lah dia dengan suami dia macam tengah bergelut kan. Macam dia kata, cepat-cepat ke dalam dah. Tolak ke sini. Mendeta dia cakap, lebih kurang macam tu lah. Jadi aku ni macam, kenapa lah kasar sangat kan, sampai macam tu dia nak buat dekat husband dia. Lepas tu aku perhati aku pun buat tak tahu. Sambil aku makan masa tu cendol KBC, aku tak ingat dah. Lepas tu kawan aku ni pun cakap, macam mana kita ni nak, macam mana ke nak tumpang mak saudara aku. Sebab mak saudara aku memang nak tutup kedai dah lepas ni. Sebab dia ni satu masalah dia takkan meniaga bila hujan. Kiranya kalau pun makanan banyak, dia ada jual goreng pisang juga tau. Kiranya kalau goreng pisang dia baru goreng pun, kalau hujan turun je dia akan tutup kedai terus. Dia tak akan biarkan kedai dia terbuka. So aku macam pelik juga. Aku cakap, takkan kot tu banyak lagi makanan, takkan nak tutup dah kedai. Mana tahu kejap lagi kita berhenti hujan kan. Aku cakap tak, masalah aku macam tu, dia selalu tutup kedai bila hujan. So aku macam, tak apalah. Aku tunggu kejap. Hujan memang sangat kuat dan kilat masih stay sambar menyambar. And nampaklah mak saudara dia macam kelang kabut apa semua. Okay, itu hari yang kiranya ni aku nak cerita kat korang ni, cerita yang start terjadi pelik-pelik lah. So itu adalah kali pertama terjadi sesuatu yang agak tak best sikit lah. So hari berganti hari, masa yang sama juga aku akan pergi kedai tu, antara lunch ataupun makan petang macam tu lah. Aku akan pergi kedai tu dengan kawan aku ni. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu hari tu pula, masa aku sampai kat kedai dia ni, aku tengok bapak saudara dia ni macam kena ikat. Kau tahu tak? Dia macam duduk dekat dapur tu. Lepas tu tangan dia macam kena ikat. Dia macam, dia boleh bergerak tapi tangan dia macam kena ikat something kan, macam ada tali ke benda kan. Lepas tu bila aku pandang je, lepas tu mak saudara dia kata, nak makan apa kali ni? Korang berdua ni selalu datang kat sini apa semua. Sedap sangat ke? Contohlah kalau dama dia mak ngahan, sedap sangat ke mak ngah masak? Dia cakap yang tu lebih kurang sedikit gelap. So aku macam pandang je husband dia kan. Aku macam pelik, kenapa husband dia kena ikat? Husband dia tak okey ke? Aku macam start pada tu aku dah macam, ke husband dia tak sihat? Sebab tu lah macam mak saudara dia ni asyik marah-marah. Aku macam fikir macam tu lah lepas aku tengok karakter dia macam tu. Tapi aku diam lagi, aku tak tanya lagi dekat kawan aku ni. So aku perhatikan. Lepas tu mak saudara dia macam dah perasan. Aku pandang kat dapur kan. So mak saudara dia kata, kau ni kenapa daripada tadi lagi pandang-pandang sana? Lepas tu aku macam, tak ada apa, saja. Lepas tu aku macam, saja tu pun aku macam senyum kat dia. Tapi muka dia macam lain tau. Setiap pada tu aku dah rasa, ada aku buat salah ke? Aku buat apa yang, kenapa dia macam dah pandang aku semacam? So dia pun pergi dapur. Sampai kat dapur tu, tiba-tiba dia tarik tirai. Memang dapur dia tu open, tapi dia ada macam, bukan langsir tau, dia macam ada macam partition dia tu tau. Macam dia tarik benda tu, ditutup separuh. Lepas tu aku macam pandang kat kawan aku ni. Aku cakap lah, kenapa mak saudara aku apa? Lepas tu yang member aku ni pun cakap lah, mungkin nak buat sesuatu macam nak solat ke apa. Lepas tu aku cakap, takkan solat kat dapur, sebab dia ada ruangan tepi tau. Ruangan tepi tu macam mungkin tempat dia berehat ke apa. Macam boleh je solat kat situ, kenapa dekat dapur? Tapi aku tak cakap lah ke kawan aku ni, sebab aku tak nak nampak sangat menyibuk. Aku pun aku tak tahu. Jadi tengah-tengah nak makan tu kan, tiba-tiba aku nampak lalat tau dalam air ke makanan aku.
So bila aku nampak lalat, aku cakap kat kawan aku ni, weh, apa ada lalat ni? Bila masuk tadi aku tak rasa pun macam ada lalat lalu kan. So kawan aku ni cakap, mana lalat tu terang-terang tau. Bukan lalat saja, langau tau. Lalat dengan langau terang-terang memang nampak dekat dalam pinggan tu. Tapi kawan aku ni jenuh, mana? Kau ni mana? Tak ada lah, mana? Aku tak nampak pun. So kat situ aku dah notice dah, oh maknanya aku je nampak lalat tu, kawan aku tak nampak. Jadi aku macam abaikan. Aku anggap macam mesti dia tak kena. Sebab benda-benda ni, okay, kalau korang nak tahu, benda-benda macam ni, kalau makanan tu bersih, macam tak ada apa-apa, benda-benda yang jelmaan ni, dia tak akan simply masuk untuk macam dia pun nak makan. Dia tak ada macam tu tau. Melainkan sesuatu yang orang bubuh ataupun sesuatu yang memang dah di-attack untuk ada kat situ, untuk gangguan kita, ataupun memang dihantar macam tu lah contoh kan. Tapi dia takkannya tiba-tiba. Biasanya aku akan nampak jemaah-jemaah yang mengganggu makanan ni macam sekitar kita. Dan kalau kita makan, nak pula kita baca doa, payahlah untuk benda tu nak kacau. Macam tiba-tiba ada dalam makanan dan mata aku nampak terang-terang macam tu kan. Mesti ada benda-benda tak kena. So aku ni macam dah jadi macam tak lalu. Aku macam termenung. So aku tolak lah pinggan tu. So kawan aku tak nak makan. Aku cakap tak nak. Okay, tak apalah. Itu kali kedua selepas kejadian yang hujan tu kan. Aku dah jadi macam tak best. Jadi aku cakap kat kawan aku ni, weh, aku tak nak pergi dah kot. Ada satu hari tu kan, aku macam tak nak pergi. Dia ajak aku pergi makan kedai mak saudara tu. Aku cakap aku tak nak pergi dah kot. Lepas tu dia cakap, lah kenapa? Tak apa lah. Tak apalah, hari ni aku tak pergi. So 2 hari lah lepas tu aku tak pergi kedai dia. Aku macam dah tak lalu lah lepas kes lalat tu. Tapi aku taklah mau tu fikir negatif. Aku fikir macam geli macam tu lah. Aku rasa macam ada tak kena. Tapi aku malas nak cakap lebih. Jadi kawan aku ni pun macam okey. Sampailah satu hari tu kita orang pergi ramai-ramai. Macam sebab tak ada tempat nak lepak, so aku dengan kawan-kawan aku lain ni pun pergi kat kedai tu memang untuk nak macam makan, lepak kat situ lah. Jadi masa kita orang ramai-ramai tu duduk kat satu table besar ni, mak saudara dia datang kan. So mak saudara dia datang kan, mak saudara dia tanya nak makan apa. Tapi mak saudara dia tak tanya pun kat aku nak apa. Maksudnya kawan kita orang macam, kita orang dalam 6 ke 7 orang macam tu, dia tanya yang lain, dekat aku dia tak tanya. Jadi aku macam, mak saudara dia macam something dengan aku kan. Lepas tu aku buat macam tak tahulah, macam malah nak ambil point kan. Sebab yelah aku bukan kawan dengan mak saudara dia. So aku buat tak tahu tu. Tiba-tiba member aku ni cakap, kau nak makan apa? Mesti nak ambil. Macam member aku ni pun macam tahu yang aku ni macam tak dapat lagi order. Macam tak ditanya untuk order apa. Maksudnya dia pun sedar yang mak saudara dia tak tanya kat aku, tapi tanya kat orang lain. Setiap pada tu aku dah jadi macam tak best. Lepas tu dia pergi ambil makanan. Okay, aku pun macam acuh tak acuh je. Aku tak adalah makan mana pun, macam goreng pisang, lepas tu aku minum air macam tu je. Settle je apa semua, kita orang lepak kat rumah kawan kita orang ni. Jadi masa tu punca asalnya macam kenapa yang kita orang lepak, aku tak ingat dah. Tapi lepas pada kita orang kat kedai makan mak saudara kawan aku ni, kita orang lepak kat rumah kawan aku ni. Masa lepak kat rumah kawan aku tu, aku macam dah diam. Aku macam tak ada mood lah. Aku rasa macam macam pelik kan. Kenapa kawan aku ni pun tahu. Macam aku macam pelik kan. Aku pun diam. Tak lama tu kawan aku ni pun tegur, kau kenapa, kau okey tak? Atau aku cakap lah, entahlah, aku tak tahu lah. Aku rasa macam tak ada mood lah hari ni. Aku juga nak balik lah. Aku cakap tu kan. Lepas tu kawan aku ni pun cakap, lah kenapa pula? Alah, kau terasa hati ke dengan mak saudara aku? Dia cakap tu. Tiba-tiba dia tahu. Aku macam macam mana dia tahu kan? Lepas tu aku tanyalah kat dia, macam mana kau boleh cakap macam tu pula? Kenapa mak saudara aku ada cakap apa-apa ke pasal aku? Aku cakap tu kan. So kawan aku ni pun cakap, tak adalah, cuma mak saudara aku cakap dia macam pelik dengan kau. Dia kata kau ni macam sesuatu. Dia macam tak suka cara kau pandang apa semua. Aku pun bunyi lagi, sorry. Atau aku cakap, apa hal kan? Aku buat apa je kat masalah kau selama hari ni? Okey je, beberapa hari lepas sebelum tu kita pergi, berapa lama dah kita pergi kan? So kawan aku ni cakap, alah, aku tak payah ambil point. Masalah aku macam tu, kadang-kadang mulut dia memang dia macam carut lah. Lepas tu aku pun macam, okey, tak apalah. So masa aku tengah keadaan macam tu, beberapa kawan aku lagi ni pun ada dah dengar sekali kan. Macam dia macam, ya ke, kenapa? Macam, kau terasa dengan dia? Okey, macam tu kan. Habis satu-satu semua borak tu, kita orang nak balik. Jadi masa nak balik, aku dengan kawan aku yang selalu pergi makan kedai makan mak saudara dia tu, dah pisah lah macam aku dengan kawan yang lain. So bila dah berpisah dengan kawan aku tu, kawan aku yang lain ni memang dah lama lah duduk kat area situ. Jadi dia pun macam terlintas nak tanya kat aku, kau kenapa weh tadi? Kau terasa mak saudara tu memang mulut jahat sikit apa semua yang dia cakap kat aku. Lepas tu aku, ya ke, tak apa. Aku macam tak adalah terasa. Tapi kau fikirlah, aku tak buat apa-apa kot. Dia nak buat muka macam tu, so tak nak ambil order lah. Aku macam luar lah kan apa yang aku rasa. Aku rasa macam tak patut kot macam tu sebab dia orang tua. Lepas tu member aku ni pun cakap,
Dia memang macam tu. Dah lama dah macam tu. Dulu bergaduh dengan sekian-sekian. Adalah dia cerita benda-benda buruk, tak perlu kita cerita. So bila dia cerita-cerita macam tu, sampailah setahap aku pun terbuka suara. Aku pun cakap, padan lah, aku selalu nampak dia marah suami dia, kesian wis. Memang suami dia selalu kena marah. Kau faham kan, bila kita dah bersembang dengan orang, macam bukan niat kita nak memburukkan apa, tapi bila aku masa tu emosi, so aku bercerita, and then aku terbuka lah cerita. Aku cakap, padan lah aku nampak dia selalu marah suami dia apa semua. So bila aku bercakap macam tu, member aku ni, kita orang tengah berjalan tau, member aku ni stop daripada berjalan. Aku ni bercakap. Betul aku cakap, apa ya, aku rasa lain je kan. Aku pun belakang kawan aku duduk berhenti. Dia memang berhenti and dia pandang aku macam ni. Lepas tu aku cakap, lah kenapa pula dia ni kan. Lepas tu aku pun pergi kat dia. Bila aku pergi kat dia, aku cakap, aku kenapa kan, aku salah cakap ke. Lepas tu cakap, weh tak, apa yang kau cakap tadi kan. Lepas tu aku pun cakap, yang mana, pasal mak saudara sini ke. Aku pun sebutlah nama member aku ni. Lepas tu dia cakap, tak, tadi kau cakap apa, kau kata kau nampak dia marah. Kejap. Macam mana kau boleh nampak Kau nampak waktu bila kau pergi rumah dia ke dia macam tu. Lepas tu aku cakap, yelah memang selalu macam tu setiap kali aku pergi kedai dia dengan si kawan aku tu kan, mesti aku nampak macam dia marah husband dia suruh buat itu, buat ini. Ada satu hari tu, aku tak tahu kenapa, aku nampak dia macam kena ikat kat tangan macam tu. Bapa saudara dia tu tak sihat ke, macam okay you ke, aku macam tu. So kawan aku ni terdiam. Lepas tu dia macam nak menggigil ke apa, aku pun tak sure. Tapi muka dia memang berubah, memang boleh nampak sangat muka dia macam dah lain. And dia terus cakap, aku pelik, macam mana kau boleh nampak macam tu, dan macam mana kau boleh cakap macam tu. Lepas tu aku cakap, kenapa pula, sudah aku jangan cakap pula bapa saudara dia dah meninggal. Aku dah macam selamba lah, sebab selalu hari ni kan, kalau macam aku apa-apa berlaku kan macam pelik-pelik tu, rupa-rupanya dia dah tak ada, macam tu kan. Tapi tiba-tiba kawan aku ni cakap macam tu, aku pun rasa cakap, dah apa, sebelum ni aku nampak jemaah ke. Lepas tu kawan aku ni, dia tak tahu yang aku ni memang boleh nampak benda-benda macam tu. So dia pun macam, bukan, sebab husband dia dah lama dah tak pergi mana-mana, duduk rumah dia tu. Aku macam, kenapa pula kan, memang dia ada, mungkin kau tak ada kot, kau tak nampak kot masa dia ada. Sebab masa kita orang teramai, memang aku tak nampak pun muka bapa saudara dia tu. Jadi dia cakap, kejap aku double check. Dia pun macam mesej kawan dia ke macam mana, entah, kita orang tak tahu. Petang tu lepak lah dengan seorang ni juga macam dia ada kaitan juga dengan owner kedai tu, dengan yang kawan aku punya sepupu ni, tapi jauh. Tapi dia memang tahulah silsilah cerita dia. So masa tu tengah lepak-lepak, kita orang sebenarnya santai je, bukanlah nak borak mana. Tapi since kawan aku tu dah macam takut dan dia rasa macam sesuatu dengan aku, dia pun macam panggil nak membuktikan apa yang dia cakap tu betul. So dia macam nak nafikan apa yang aku cakap lah. Jadi waktu tu kita orang lepak kan, dia cakap macam ni, kau tahu tak kisah yang gini-gini, cerita kat kawan dia yang dipanggil tu lah. Aku tak kenal mana pun kawan dia tu. So kawan dia pun cerita, serius lah nampak macam tu. Tak adalah, dia memang dekat rumah apa semua. Kisah dia yang sebenarnya, bapa saudara kawan aku tu, dia memang ada hidup tetapi dah lama tak keluar rumah sebab lumpuh. Kiranya sampai waktu hari yang kejadian yang kita orang berborak tu pun, dia ada lagi, dia hidup lagi, tapi dia dekat rumah, dia lumpuh, dia tak boleh bercakap. Dia memang duduk kat kursi roda je. Memang kalau dia boleh buat pun, dia boleh bangun, duduk, baring macam tu je. Bukan bangun, baring, duduk kat kursi roda, baring, duduk kat kursi roda. Itu je dua benda yang dia boleh buat, dan itu pun perlukan bantuan daripada anak-anak dia. Dan isteri dia tak pernah ambil tahu. Rumah pun dah asing dah. Masa yang aku tahu cerita ni pun, masa tu diorang macam dah berapa bulan lah yang macam diorang dah asing rumah. Kiranya wife dia ni, kira mak saudara kawan aku tu, beli rumah lain. Rumah lama tu macam anak-anak yang tolong tengokkan laki dia tu. Kiranya macam tu lah. So apa yang aku nampak tu adalah bukan dia. Yang aku nampak tu memang jemaah. Betul lah, tapi beza dia, jemaah yang aku nampak tu, orang tu masih hidup. Dan bila aku macam cerita, kawan aku ni macam tak percaya sangat lah. Yelah, benda-benda macam ni susah kita nak buktikan. So bila aku cerita tu, dia orang macam, biar betul, serius lah gini-gini kan. Dia ulang-ulang benda yang sama. Aku pun jadi tak lalu dah. So aku cakap memang betul apa yang aku nampak tu. Dan aku pun boleh macam describe balik apa yang aku nampak tu, rupa dia macam mana. And diorang pun macam agree dengan aku, sebab apa yang aku cakap tu memang betul. Dan mustahil lah kalau aku tahu benda tu, sebab aku tak pernah jumpa pun bapa saudara dia. Dan kalau apa yang aku nampak tu dengan apa yang rupa paras sebenar bapa saudara dia tu betul, so diorang kat situ lah, diorang macam, betul lah, tapi logik juga, kau tak pernah jumpa, macam mana kau tahu kan, macam tu. So kat situlah diorang start macam nak dengar cerita aku. So aku bila cerita aku cerita lah pasal hujan apa semua. Jadi member kawan aku ni pun cerita lah. Dia cakap kita orang sebenarnya memang kurang sikit dengan kawan aku yang bawa pergi kedai mak saudara dia tu. Kira diorang tak rapat sangat, sebab family, dia kata family diorang ni macam sesuatu. Macam ada kes-kes lain lah, tapi tu cerita lain lah. Tapi nak ceritakan apa yang aku nampak tu adalah di mana orang-orang tahu. Sebab macam mana boleh kata orang tahu, member yang sampaikan ni, kan aku cakap dia ada talian juga dengan diorang ni.
Dia macam pernah jugalah pergi beri bantuan. Maksudnya dia dengan mak dia pernah pergi kat rumah tu macam nak tengok apa yang berlaku apa semua. Memang tak dinafikan mak saudara tu macam jadi macam tu sebab mak saudara dia buat suami dia. Macam kiranya macam dia nak harta, kau tahu tak? Sebab suami dia tu macam baru pas pencen kerja government juga lebih kurang. Lepas tu dia ada beberapa tanah, tapi since dia dah since dia dah lumpuh, memang semuanya diambil alih oleh mak saudara kawan aku yang itulah. Jadi apa yang berlaku tu sangat-sangat macam tak baik lah, tak best lah kan. Lepas tu bukan sahaja tu, ada juga orang cakap, maksudnya yang ini dia cerita daripada apa yang orang cakap lah. Dia kata pernah sekali tu dia panggil orang untuk kemas rumah dia. So orang tu terjumpa macam tempat untuk benda-benda macam tu lah, macam kira pemujaan macam tu. Tak boleh nak cakap pemujaan juga, mungkin dia buat sesuatu ke, aku pun tak boleh nak cakap benda ni sebab kita tak tahu kesahihan dia kan. So kalau aku cakap lebih-lebih kan dah aku pula jatuh fitnah sekali. Tapi based on apa yang aku dengar, banyak version lah, tapi yang tak lari daripada version yang pertama tu adalah memang betul mak saudara tu banyak buat benda-benda macam tu lah. So bila kita orang tengah bercerita macam tu, tiba-tiba kawan aku yang ada talian juga dengan dia ni, dia cakap kita tak boleh borak panjang pasal dia ni sebab nanti takut ada benda tak kena. Tu aku cakap, tapi tu macam mana tu, aku dah nampak apa semua, patutlah mak saudara dia tak okey dengan aku ke sebab itu Lepas tu kawan aku cakap boleh jadi. So semua orang sokong. Jadi masa tu kita orang tengah cakap-cakap macam tu, memang tiba-tiba kedai makan yang kita orang lepak tu blackout. Gila, macam tiba-tiba sangat. Macam adakah itu kebetulan ataupun memang dah suratan, aku pun tak sure. Tapi waktu tu memang sangat-sangat mengejutkan. And kita orang semua gelabak, orang yang makan kat dalam semua keluar, tunggu-tunggu dalam beberapa saat macam tu. Saat kan, aku rasa macam 1 minit 2 minit juga kot baru ada lampu. Itu pun disebabkan pakcik seorang ni dia pergi buka tengok elektrik apa semua. Dia kata tak ada tendang apa semua, mungkin blackout dekat pangkalan ke apa, dia cakap macam tu lah. Tapi memang pelik lah. Cuba kau bayangkan, kalau macam kedai ke ataupun rumah, kalau blackout mesti lah macam dia tertendang ke apa ke kan, macam ada benda yang tak kena. Tapi yang ni macam tiba-tiba sangat-sangat. So aku pun pandang kawan aku cakap dah lah, kita tak payah cerita lah pasal benda tu. So ingatkan habislah kisah tu macam tu je kan. Jadi bila aku dah tahu kejadian, aku dah tahu kisah sebenar, lepas pada tu bila aku lalu kat kedai dia, memang aku takkan singgah dah lah. Aku dah jadi macam tak selesa lah. Aku risau lah kan. Selalunya orang yang ada ilmu macam ni kan, dia macam tiba-tiba dia tahu kita nampak benda yang tak sepatutnya ke apa. So aku macam elak daripada benda tu berlaku. Jadi aku pun buat tak tahu. Seminggu lepas peristiwa yang aku tahu kebenaran kedai tu, aku macam memang tak pandang langsung kedai dia. Memang aku tak pergi. Kalau aku nak lalu kat situ pun aku macam pandang bawah je macam tu. Tak apalah tu, yang tak ada apa-apa. Tapi benda ni berlaku seminggu lepas kejadian tu. Kau bayangkan, aku tengah duduk-duduk macam main laptop macam tu kat rumah aku. Tiba-tiba ada bunyi orang ketuk pintu, macam suara macam menangis. Aku macam dah anggap dah, weh ni gangguan ni. Jadi aku abaikan je lah kan. Tapi bunyi tu makin kuat. Jadi aku pun pergilah kat pintu. So masa tu pintu aku tu macam dia ada macam line sikit dah, boleh nampak siapa kat luar. Orang setengah orang ada tempat yang intai kan. Tak, aku macam manual tu, dia ada lubang sikit pintu tu. Jadi aku intai. Mula-mula tak nampak apa-apa. Bila aku dekatkan mata aku macam tu, terus terpampam muka bapak saudara kawan aku tu. Kiranya macam dekat gila, kau tahu tak. Tapi masa tu muka dia nampak macam ada darah. Aku macam terkejut sampai aku terjatuh. Lepas tu bangun, aku berlari dekat ruangan dapur aku. Lepas tu bila aku intai daripada jauh tu, aku nampak macam ada pergerakan tau. Memang ada pergerakan bayang tu. Dia pergi. Maksudnya kan aku cakap pintu aku tu kan macam lubang sikit. Dia belah daripada pintu tu. So kita boleh nampak lah daripada dia duduk situ, dia belah macam tu. So aku macam fikir, takkanlah dia datang kat rumah aku kan. Lepas aku dah nampak tak ada apa-apa tu, aku pun berlari lah pergi kat pintu. Bila aku pergi kat pintu, tak ada apa-apa pun. Memang tak ada benda pun. Macam gangguan tu, tak tahulah, mungkin dia nak bagi aku takut ke. Aku pun tak sure lah benda tu berlaku macam mana kan. Tapi kisahnya memang aku terkejut sangat-sangat benda tu jadi macam tu. Macam yelah, sebab aku tahu kan yang bapak saudara tu kan lumpuh, duduk kat rumah. Macam mana pula tiba-tiba dia kat sini. Sedangkan sebelum ni, kau bayangkan, aku pergi kedai dia, aku nampak dia hari-hari rutin dia, bini dia ikat tangan dia tu, bini dia macam marah, dia macam suruh dia itu ini. Aku macam pelik macam mana aku dah nampak macam tu, tiba-tiba rupanya sebenarnya itu bukan dia dekat rumah tengah lumpuh. Dan yang aku tak fahamnya, kenapa tak ada orang notice langsung mak saudara dia tu macam berkomunikasi. Contohlah macam aku kan boleh nampak kan. So aku nampak lah mak saudara dia ni berkomunikasi dengan suami dia kan. Tapi macam mana kalau orang nampak, mesti orang akan nampak dia macam bercakap seorang. Kau faham apa yang aku cakap? Tapi kenapa tak ada orang macam tegur ke, tak ada orang macam pelik kenapa mak saudara dia macam tu? Atau mungkin orang memang dah tahu dia macam tu ke? Wallahualam. Aku pun tak pasti benda ni, tapi kisah dia macam tu lah. So apa yang aku lalui, pengalaman aku tu, apa yang aku nak sampaikan dengan korang,
buruk macam mana pun, marah macam mana pun kita dengan pasangan kita, ni cerita dia kalau dah kahwin kan, weh jangan dulu sampai buat macam tu, berdosa, takkan cium bau syurga. Kau bayangkan, dah lah kau mensyirik tu dah satu hal lah, kau menyekutukan Allah, lepas tu kau buat ke suami kau macam tu. Ya Allah weh, apa benda kau dapat? Walaupun kau dapat harta dunia, kau dapat kedai makan, kau dapat harta dia, kau dapat tanah dia, apa semua, kau kontrol apa semua, suami kau kat rumah dah lumpur, so kau buat benda-benda tak elok macam tu. Macam apa motif dia, macam apa yang kepuasan dia dapat? Aku tak tahu, aku jam bila fikir benda macam ni. Cuma aku macam pelik, kenapa dia buat macam tu Aku macam, betul aku tak boleh fikir tau. Lepas tu aku tak ada apalah, aku dah lepas pada peristiwa tu, aku macam dah tak tahu apa-apa kan. Aku macam dah tak ambil tahu, sampai satu hari tu aku pergi kat area situ lah masa tu, sebab aku dah pindah. So bila aku pergi kat area situ, ada sekali tu kawan aku seorang ni macam nak suruh singgah kat situ. Aku tak nafikan lah, makanan kat kedai tu memang sedap. Macam bila kau dah lama tak makan, kau rindu jugalah masakan dia. Dia tak adalah bubuh benda-benda pelik ke apa. Cuma kat kedai tu yang aku nampak, maksudnya macam mana, ada pembantu yang bantu dia, tapi rupa husband dia. Mungkin macam tu lah kot bagi aku, apa yang aku nampak tu. So sekali tu, lepas pada peristiwa tu, yang macam member aku ni, macam kita orang jumpa, lepas tu dia ajak lepak kat situ. Kiranya lepas beberapa tahun dah benda tu berlaku, kawan aku ni macam ajak lepak kat situ. And kawan aku ni bukan kawan yang tahu kisah hal ni. Aku pun macam fikir-fikir, tapi aku macam ada keinginan lah macam nak pergi tengok kan. So pergi, masa tu kedai dia tutup. Tapi apa yang aku jumpa, kedai dia tutup, dia ada buat macam, dia dah renovate sikit tau. So dekat bahagian nak ke dapur tu, dia ada satu macam, apa orang panggil, bukan mozaik tau, tapi dia tampal macam tu lah, lebih kurang dekat bahagian pintu nak ke arah dapur tu. Lepas tu kau bayangkan, dekat tampalan tu dia ada macam tulisan tu kan. Dia macam ada tulisan, dia macam lebih kurang huruf-huruf macam Jawi tu, tapi dia berbentuk, dan bentuk tu kalau kau tengok sekali kau tak nampak, tapi sekali kau dah nampak, kau akan nampak selama-lamanya. Dia betul-betul bentuk macam benda yang macam, bukanlah aku nak kata jin ke apa, sebab kita tak tahu kan rupa jin sebenar. Kiranya susuk tubuh makhluk yang bertanduk, macam tu yang ada dekat. Dia macam lebih kurang simen, yang dah memang dah simen dah. Setengah orang dia tampal kertas ke apa, frame ke apa yang tak, dia terus letak macam tu dekat bahagian dapur tu. Dan dalam banyak-banyak yang ada dekat situ, ada satu sahaja kotak yang ada rupa seperti macam tu. Bila aku tanya kat member aku tu macam, tengoklah aku nampak tak ni macam rupa apa, aku cakap tu kan. So member aku ni macam tengok, tak tahu, aku tak nampak apa, benda apa, bintang apa semua, dia cakap tu. Ke apa, pasu ke bunga, apa macam orang kan, apa semua. Dia teka langsung tak dapat. Tapi bila aku tengok, mula-mula aku tak perasan, tapi bila aku tengok satu-satu huruf tu, dia merupa kan, macam dia macam betul-betul ada bentuk dia tu, memang betul-betul macam rupa makhluk yang bertanduk. Dan dekat bawah tu ada satu tulisan tu, dia macam tulisan, nak kata tulisan Thailand pun tak juga, tapi tulisan yang macam sangat pelik. And dekat penjuru bahagian simen tu, dia ada satu benang warna kuning. Benang tu memang betul-betul lekat kat situ. Dia macam seolah-olah memang masa kau nak simen kan tu, memang kau dah simenkan sekali dengan benang tu. Bukan benang yang tiba-tiba ada benang terlekat dekat simen. Tak, dia bukan macam tu. So aku macam, bukan biasa-biasa lah, kiranya boleh tahan jugalah. Lepas kita orang kan, sebab kedai kan tutup kan, jadi bila aku dah nampak keadaan macam tu, kita orang nak belah lah. Macam lepas kita orang dah tengok situ, sebab aku yang nak tengok, sebab kata dah upgrade lah kedai ni. Aku saja cakap macam tu kat kawan aku tu. Lepas tu bila dia dah tengok macam tu, macam nak gerak kan, masa nak gerak macam tu macam terasa meremang, dan terasa macam seolah-olah ada aura macam tarik untuk kau paling balik ke belakang. So bila aku paling ke belakang tu, aku nampak muka mak saudara dia. Ya Allah, seram ni. Aku nampak mak saudara dia tu sekejap sekelimbas, tapi muka dia sangat-sangat bengis. Lepas tu bila aku kedip-kedip mata macam tu, dah hilang. Gila. Pengalaman tu aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi pengalaman tu macam menyeramkan, dan aku sangat-sangat takut berdepan dengan orang-orang yang macam tu. Aku bukanlah nak kata aku takut dia terlalu takut ke macam mana, cuma aku macam tak sangka. Kau bayangkan, kita anggap seseorang tu adalah biasa kan. Macam aku cakap, macam hari sebelum kejadian yang aku nampak benda tu, aku dengan mak saudara tu okey. Maksudnya aku macam, aku tak adalah kata aku suka, dan aku tak adalah kata aku tak suka, tapi macam masih boleh okey lah. Walaupun aku jenis yang nampak benda-benda macam tu, aku tak pernah pun macam judge seseorang tu melalui air muka dia. Walaupun dalam diri aku sendiri, aku tahu macam
muka dia ni sesuatu. Tapi cukup sekadar aku je, macam isi hati aku tu macam Allah je yang dengar tau. Macam aku tak ada pun nak menyatakan benda tu. Cuma bila aku terdetik macam tu, aku istighfar cepat-cepat. Aku tak nak benda tu macam, yelah, aku tak nak benda tu jatuh fitnah macam hanya kerana rupa dia macam tu aku nak nilai-nilai. Kadang-kadang benda-benda yang berlaku kat aku tu macam aku ada naluri tau, naluri hati aku yang mengatakan sebegitu. So dia bukan macam aku nak mengutuk. Bila aku nampak tu aku terdetik sendiri, tapi aku istighfar balik sebab aku rasa macam, oh, ini mulut aku jahat, kenapa hati aku macam tu nak menilai orang. Tapi mostly apa yang aku nampak tu dan apa yang hati aku berdetik tu betul. Macam bila aku tahu sesuatu, oh, patutlah aku nampak macam tu. Tapi aku taklah cakap kat orang kan benda tu. Cumanya itulah yang terdetik. Tapi masa aku jumpa mak saudara tu, walaupun aku macam terbayang sesuatu ke apa, aku ternampak sesuatu ke, aku still positif and aku layan dia baik. Tiba-tiba dia buat macam tu kat aku. So macam pelik sangat kan. Dia macam tak nak layan, dia macam buat acuh tak acuh, menjeling. Lepas tu yang kat rumah tu yang tiba-tiba ada orang ketuk datang. Lepas tu intai-intai, tiba-tiba nampak muka bapak saudara tu. Apa benda? Takkan bapak saudara datang kat rumah aku? Kata tak, macam kalau kau buat benda baik, mustahil benda tu boleh jadi macam tu. Macam tak adalah, aku pun tak adalah tuduh. Tapi mulut aku ni, sorry, aku bukanlah tuduh, tapi yelah, kalau kita fikir logik, kenapa benda tu berlaku? Dia macam tu lah. So sama-sama lah kita perbaiki diri kita. Jangan ada sifat dendam ataupun sifat yang kata tak baik, nak buat itu ini ke orang. Kalau tak suka orang tu, tolak cara baik. Kalau macam tak berapa nak okey ke apa ke, ada rasa tak puas hati ke, bincang dengan cara yang baik lah. Jangan kita buat benda-benda macam tu, especially yang dah kahwin kan. Tolonglah jangan terfikir untuk buat macam tu. Sebab yelah, dan dunia ni pun ada jalan kan. Maksudnya macam kalau korang tak boleh nak go dah dengan pasangan korang, and leave it. Jangan teruskan buat sesuatu yang boleh mengundangkan dosa. Sebab kita nak hidup kekal kat akhirat nanti tau, bukan kat dunia ni. Dunia ni hanya sementara. So nak buat apa-apa fikir. Tak suka orang, nak kecam orang ke apa, fikir. Sebab kecaman tu pun, kalau lah orang tu tersinggung dengan kata-kata kita, dipendam, dia berdendam, dia rasa macam benda tu sangat-sangat terkesan dalam hidup dia, dah kita cipta dosa. So berhati-hati dalam berkata-kata juga. Okay, so sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan pencerahan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf sesungguhnya. Baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.